Ada juga pandangan daripada Muhammad Hasan Shurab. Ada satu buku tajuknya Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa Dirasat Tarikhiyah Muwattahaqah. Kata dia Masjid Al-Aqsa dibina oleh Nabi Adam ataupun anak-anak Nabi Adam beribu tahun sebelum itu, kemudian rosak. Dan yang membinanya semula adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula hak mencantikkan balik. Memang tak dinafikan ada pendapat mengatakan Nabi Sulaiman yang bina. Tapi kata sebahagian pengkaji sejarah, hujah-hujah yang mengatakan Nabi Sulaiman bina ini tidak kuat dan tidak bersandarkan dalil-dalil yang kuat. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, dia ada mencatatkan dan membincangkan sejarah Masjidil Aqsa yang sangat mendalam. Dia ke pemerhati tamadun. Kata dia banyak riwayat yang dia kaji mengatakan yang mula-mula sekali membina Masjidil Aqsa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Datuk Dr. Syed Saleh bin Syed Yusof Az-Zawawi, yang saya hormati juga barisan pegawai, para sukarelawan Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Tak dilupakan para pendengar Terengganu FM mesra ceria. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Seterusnya dapat kembali kita bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu hampir 5 bulan setengah yang lalu, iaitu hari Isnin 5 September tahun lepas. Bicara perdana suara masjid khas sempena bulan kebangsaan. Dan kita bincangkan tentang merdeka menuju akhirat ketika itu. Pada malam ini insya-Allah kita akan cuba untuk nak menggali satu tajuk seperti yang telah diminta oleh pihak masjid, iaitu berkaitan keberkatan Masjid Al-Aqsa. Sudah pasti cerita Masjid Al-Aqsa ini sedikit sebanyak tidak lari daripada cerita Isra' wal Mi'raj, yang mana kita dalam musim-musim ini banyak lagi masjid surau masih membincangkan cerita Isra' Mi'raj. Dan perjalanan Isra' Mi'raj itu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi itu sudah dimaklumilah perkara ini. Dan sudah pasti juga tajuk Masjid Al-Aqsa ini berkait rapat dengan apa yang sedang berlaku sekarang di Gaza khususnya. Sudah pasti ianya memberi spillover jugalah kepada apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Secara umumnya hadirin hadirat sekalian, Masjid Al-Aqsa ini duduknya di kota Al-Maqdis di Palestin. Dalam peta politik moden, Al-Aqsa terletak dalam satu kawasan
yang dikenali sebagai Old City of Jerusalem, ataupun di tebing barat West Bank hari ini, Bandar Lama. Dan semasa zaman Nabi ada banyak istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan Old City of Jerusalem ini. Ada disebut oleh Nabi sebagai Ilya, ada pernah disebut sebagai Syam, ataupun Al-Ardu Al-Muqaddasah, atau Ardul Mubarakah, dan ada juga dalam riwayat yang menyebut sebagai Al-Quds. Jadi Old City of Jerusalem ini dia dikelilingi oleh pagar, dan di dalamnya terletak satu kawasan penempatan lama yang sangat padat sekali. Jadi turut berada di dalam pagar Old City of Jerusalem ini adalah gereja-gereja juga, gereja utama milik agama Kristian. Sebab itu Old City of Jerusalem ini dibahagikan kepada 4 quarter, 4 kawasan penempatan. Pertama dia panggil sebagai The Christian Quarter ataupun Harat Nasara. Di Christian Quarter ini ada kurang lebih mana kawasan penempatan orang Kristian. Di situ saja ada 40 tempat suci penganut agama Kristian. Antaranya adalah gereja The Holy Sepulchre. Yang mana gereja Holy Sepulchre ini tempat mereka percaya Jesus menjalani hukuman salib dan seterusnya dikebumikan di kawasan itu. Termasuk juga ada Church of the Redeemer, ada Holy Trinity Cathedral, yang ini milik Russian Orthodox. Ada juga Church of St. John the Baptist, ini Greek Orthodox. Dan ada banyaklah, termasuk monasteries yang kecil-kecil pun ada banyak. Jadi salah satu yang penempatan yang ada di dalam Old City of Jerusalem adalah orang Kristian. Dan ada pula Jewish Quarter. Jewish Quarter ni penempatan orang-orang Yahudi. Kurang lebih ada 19,000 penduduk yang duduk dalam kawasan penempatan ini. Dan ada pula Armenian Quarter. Armenian Quarter ini kawasan orang-orang Armenia. Penduduknya tak ramai, 2,424 orang saja, dan dia kawasan dia kecil, 14% saja daripada total kawasan. Yang kawasan paling besar dipanggil Muslim Quarter, 77 ekar, ada 22,000 penduduk. Yang ini yang paling ramai sekali. Dan Masjid Al-Aqsa terletak di tenggara pagar Old City ini. Kalau secara spesifiknya, ia dibina di atas The Noble Sanctuary ataupun Temple Mount. Dan keseluruhan kawasan kompleks Al-Aqsa luasnya 36 ekar. Luas. Kompleks Al-Aqsa ini, sebab kita duduk jauh, kita tengok gambar sajalah. Kita bayang tu dia duduk di luar. Dia komplek ini dia ada banyak bangunan. Dia ada perpustakaan Al-Aqsa, dia ada halaman hak begitu luas, ada Dome of the Rock, ada Dome of Ascension, ada Dome of Change, ada beberapa mengucap tanda agama-agama lain. Ada banyak bangunan mustahak yang duduk dalam kawasan Al-Aqsa ini. Antaranya Musalla Al-Qibli. Musalla Al-Qibli ini bahagian selatan kompleks. Dia ada ciri-ciri khas. Kubah dia timur. Kalau banyak gambar hatta iklan kita pun digunakan Musalla Al-Qibli ni. Dia warna kelabu, dia punya kubah dia. Kemudian ada Kubah Sakhrah. Ini yang paling terkenal, orang ambil gambar banyak di Kubah Sakhrah. Kemudian Musalla Al-Marwani. Ni jarang-jarang orang ambil gambar situ. Ada Kubah Al-Mi'raj, ada Kubah Al-Silsilah, ada Kubah Nabi. Ada banyak bangunan lain. Dalam kompleks itu saja ada 5 buah bangunan masjid. 2 atas tanah, 3 ada bawah tanah. 2 masjid atas tanah, pertama Masjid Qibli. Hak ni hak paling depan sekali. Kemudian hak kedua Masjid Kubah Mas, hak paling terkenal. Hak ni duduk di paling tengah. Dan ada 3 masjid duduk bawah tanah. Jarang orang tengok. Pertama Masjid Marwani. Di dalamnya terdapat bilik Siti Maryam, iaitu bonda kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika mana Siti Maryam ni berkhidmat untuk Masjid Al-Aqsa. Dia pernah bekerja untuk Masjid Al-Aqsa.
Kemudian setelah lagi masjid hak bawah tanah, Masjid Qadim. Masjid Qadim ni di dalamnya terdapat tiang-tiang dari zaman Nabi Sulaiman lagi alaihissalam. Ni tahun 950 sebelum Masihi. Dan ada sebuah perpustakaan di situ menyimpan lebih daripada 500,000 kitab-kitab dan manuskrip-manuskrip lama. Itu duduk dalam Masjid Qadim di bawah. Dan ada lagi Masjid Buraq. Masjid Buraq ni tempat Nabi menambat buraq dia ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan di sebalik dinding atau tembok Masjid Buraq inilah terdapatnya the Wailing Wall, tembok meratak, tempat hak orang Yahudi buat beberapa upacara keagamaan di situ. Kadang-kadang tuan-tuan, pernah tak kita terfikir bila kait dengan Isra' wal Mi'raj, bapa Allah tidak bawa saja Nabi daripada Mekah, dari Masjidil Haram terus pergi Sidratul Muntaha, kan selesai masalah. Direct flight sajalah, buat apa ada transit-transitnya. Direct saja. Naik Buraq dengan Jibril, pup, terus langit pertama, 2, 3 sampai 7, terus hanya ambil perintah semayang balik, settle masalah. Bapa dia singgah dulu ke Masjidil Aqsa, nak menunjukkan bahawa Allah nak tunjuk dan nak ingatkan kita kepentingan Baitul Maqdis kepada kita umat Islam ini. Sebab orang Islam ni dengan Masjidil Aqsa ni agak jarak tu jarang-jarang sangat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam hatilah, pakej banyak orang buat. Masjidil Aqsa ni zaman-zaman Gaza perang barulah ingat sekejap, kena bom ingat sekejap, tapi dia banyak masa dia lupa. Sebab itu Masjid Al-Aqsa ni dia dekat di hati kita. Kata Az-Zarkashi dalam kitab I'lamul Masajid bi Ahkam I'lamul Sajid bi Ahkamil Masajid, tahqiq kitab ni oleh Abu Wafa Al-Barawi, disebut Masjid Al-Aqsa ini ada banyak nama dia lain hak dikenal. Pertama, Masjid Al-Aqsa itu sendiri disebut Al-Aqsa sebab dia masjid paling jauh. Aqsa maknanya jauh. Jauh dari segi apa? Jauh untuk diziarahi. Kerana orang daripada Mekah, Masjidil Haram, nak ke Masjidil Aqsa jaraknya 2066 km. Zaman dulu jauh lah. Hatta zaman kita sekarang pun kalau bawa kereta 35 jam driving. Bawa kereta. Tak campur kena naik ferry lagi. Dan zaman dulu dari Mekah ke Masjidil Aqsa naik unta 40 hari perjalanan. 40 hari, 10 lebih. Sebab dia ikut unta ni, ikut jarak unta. Unta sehari dia berjalan 1 jam boleh 5 km. Biasanya unta. Dan dalam sehari unta, dia berjalan 10 jam. Maknanya unta sehari boleh berjalan 50 km. Jadi jauh. Disebabkan jauh itu dipanggil Masjid Al-Aqsa. Jauh masjid ini. Ada juga disebut Masjid Al-Aqsa ni dengan Baitul Maqdis. Maq, mim baris atas, qaf, maq, matikan qaf. Maqdis maknanya tempat mencuci dosa. Ada juga disebut Al-Bait Al-Muqaddas. Mim baris depan, muqaddas, qaf dengan dal baris atas. Muqaddas maknanya tempat yang suci, sacred place, ataupun tempat yang dijauhkan daripada berhala. Dan ada juga yang mengatakan masjid ni pernah dipanggil Masjid Ilya. Masjid Ilya sebab nama lama Baitul Maqdis itu sendiri adalah Ilya Capitolina. Panjang pula sejarahnya. Perbincangan mudah. Apa berkatnya Masjidil Aqsa ini? Tang mana hak berkatnya? Baik, kemuliaan dan keberkatan Masjid Al-Aqsa kita tidak boleh nafikan. Barakna haulahu yang disebut oleh Allah, aku berkatkan sekeliling dia, maka ini diulas oleh ulama. Dalam hadis pun Nabi sebut keberkatan Masjid Al-Aqsa. Ada satu riwayat dari Abu Zar. Abu Zar cerita satu hari tazakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal masjidu Rasulillah atau masjidu Baitul Maqdis. Satu hari kata Abu Zar, kami para sahabat duduk bersembang bincang, dan topik yang kami bincang mana lagi afdal, Masjid Nabawi ke Baitul Maqdis. Dia sama sahabat, dia bincanglah, dia discuss.
Jadi Nabi dengar perbincangan itu, faqala Rasul. Nabi pun kata, salatun fi masjidi hadha afdalu min arba'in salawatin fihi wala ni'mal musalla. Kata Nabi, semayang di masjid aku ni lebih afdal daripada 4 kali semayang di Baitul Maqdis. Maka alangkah nikmatnya kalau orang dapat semayang, kata Nabi. Wala yushikanna an la yakuna lirrajuli mithlu syatani farasihi minal ardi haitsu yara minhu baita. Minhu bait al-Maqdis, bait al-Maqdis khairun lahu minad dunya jami'an aw qala khairun minad dunya wa ma fiha. Namun kata Nabi, akan datang satu masa seseorang itu memiliki tanahnya seukuran tali kuda, sehinggalah dia mampu melihat Baitul Maqdis. Maka hal itu lebih baik baginya daripada dunia dan keseluruhannya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan dinyatakan sanad hadis ini sahih, cuma tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sama juga Imam Zahabi menilai hadis ini hadis yang sahih, sama seperti Al-Hakim. Maknanya satu hari nanti orang akan jadi suka masjid ini, menjadi perbahasan, bincang. Macam kita lah, siapa sangka duduk di Kuala Terengganu pun ada beratus masjid, tapi kita bincang malam ni Masjid Al-Aqsa. Artinya benda yang jadi tumpuan orang. Apa sebab barakahnya? Pertama, kerana lokasi dia. Masjid ini lokasinya adalah di gelanggang para anbiya. Tuan-tuan, kalau sebuah bandar itu nabi-nabi ramai, hampir 50 orang nabi pernah duduk situ, berkat. Alangkah kita masjid ini disebabkan ulama pernah mengajar daripada zaman dulu-dulu lagi, masjid ni rasa barakah dia banding masjid-masjid baru hak lain. Atau setengah kampung hak ada pondok, kerana pondok tu penuh tok-tok guru hak warak-warak mengajar, berasa barakahnya kampung itu. Itu baru tara tok guru, baru tara ulama, baru tara wali-wali. Bayangkan ini nabi-nabi. Al-Quran membuktikan sebahagian besar nabi-nabi, hampir 50 orang dilahir, dibesar, disemadikan di kawasan Baitul Maqdis ataupun di Palestin itu sendiri. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ushia ataupun Joshua. Semua Nabi ini hidup dan pernah tinggal di kawasan ini. Semua sebut dalam Quran. Bahkan bumi ini pernah diziarahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak barakah? Mestilah barakah, kerana nabi-nabi ramai, jejaknya ada di situ. Bumi anbiya. Apa kemuliaan dia? Baik, untuk kita hari ini, nak mudah-mudah saja faham. Pertama sekali hebatnya Masjid Al-Aqsa ini adalah kerana ia adalah kiblat pertama. Itu mahal. Kiblat ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Saya duduk jam pertama, kerja jaga kiblat. Kiblat ni benda besar. Kiblat ni benda besar. Penentuan arah mana kita nak sembah Allah ni 5 kali sehari. Masjid Al-Aqsa kiblat pertama. Dan ini Allah rekodkan dalam Quran. Qad tara taqalluba wajhika fis samai fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami wahai Muhammad sering melihat kamu melenggak menadah kepala ke langit, maka kami akan palingkan kamu ke arah kiblat hak kamu suka. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana sahaja kamu berada, palinglah muka ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ulama bahaskan ayat ini sebab dalam ayat ini tuan-tuan kena garis bawahkan perkataan
fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkanmu wahai Muhammad ke arah kiblat tardaha, hokmu suka. Rupanya Nabi kita selama-lama ni dia ibadat hala ke Masjidil Aqsa. Tapi jauh di sudut hati dia sangat berhajat biarlah Mekah jadi kiblat. Apa sebab? Nabi ni patriotik. Dia seorang yang sangat cinta kepada kampung dia. Bangga dengan kampung dia. Kalau boleh biarlah buat di kampung dia. Umpama yang berhormat atau ahli politik katakanlah nak buat ECRA kereta api. Dia kalau dia patriotik, dia akan pastikan stesen tu singgah kampung dia. Dia nak, ini usaha saya, biar kampung saya jadi maju. Dia ada perasaan begitu. Nabi dia nak sangat benda, tapi Nabi tak pernah minta, cuma dalam hati saja. Baik itu yang Allah Ta'ala sebut tardaha. Mu sebenarnya nak, tak apa, kita faham. Kata ulama, Nabi ni dia ada satu tabiat, dia tak suka tiru orang, terutama agama lain. Sebab macam tadi kan kita sebut di awal-awal tadi, kawasan Old City of Jerusalem ni banyak penganut agama lain. Ada Kristian, ada Yahudi, ada Armenia, ada. Semua tumpu pada tempat hak sama. Nabi dia ada satu sifat, dia tak mahu berkongsi dengan penganut agama lain dalam soal pelaksanaan syariat ini. Ini tabiat Nabi yang kita cam sangat-sangat. Sebagai contoh, Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa hak menyerupai satu kaum maka dia masuk puak-puak itu. Itu sebab Nabi dalam ibadah dia takkan sama dengan orang bangsa lain atau agama lain. Contoh, buka puasa. Nabi suruh kita mesti cepat berbuka puasa. Kata Abu Hurairah, apa alasan Nabi suruh cepat? Bukan sebab kita lapar, supaya jangan serupa dengan orang. La yazalu dinu zahiran ma'ajjala nasul fitrah li'anna al-yahuda wal-nasara yuakhiruna. Itu je punca dia. Kata Nabi, agama kita sentiasa menang kalau kita ni cepat berbuka puasa. Sebab puak-puak Yahudi dengan Nasrani lambat buka, kata Nabi. Bukan faktor lain, kerana Nabi tak mahu sama. Dia nak misi kita advance ke depan. Bukan jadi bangsa pengekor, tapi pelopor. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Contoh lain, hak ni paling masyhur, bab puasa Ashura. Tuan-tuan ingat tak kenapa puasa Ashura tambah sehari? Sebab bila Nabi tahu Yahudi puasa juga, itu dia tak minat. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Nabi diberi khabar bahawasanya hari Ashura itu juga hari yang diagungkan oleh Yahudi dan ada sekelompok Nasrani, maka apa kata Nabi? فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ قال فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Kata tak apalah, tahun depan kita puasa juga hari ke-9. Tapi kata sahabat, Nabi tak dan, Nabi wafat terlebih dahulu, tak dan nak puasa. Jadi Nabi tak embuh kita ni puasa 10 saja. Sebab itu puasa Ashura, puasa 10 hari bulan saja pun boleh. Tapi hati Nabi minta kalau boleh jangan sama. Buatkan 9 dan 10. Ataupun 10 dan 11. Atau yang afdal 9, 10, 11. 3 hari direct. Maknanya di puasa Ashura ada 4 jenis. 10 hari bulan saja, 9 dan 10 saja, 10 dan 11 saja, 9, 10, 11. Atau tak puasa, tak apa, benda tak wajib pun. Pilih hak last sekali tu lah ya. Tak puasa tak apa, ni bukan puasa wajib. Tapi kita nampak di situ Nabi punca pertambahan hari sebab tak boleh sama orang Yahudi. Sama bab kiblat lah. Dalam hati dia, boring aku. Sama, ditambah gitu. Dalam hati dia kalau boleh, Allah biarlah tukar ke Mekah. Allah makbulkan walaupun dari hati Nabi saja benda tu. Apa contoh lain? Nabi suruh kita ni beza dengan orang Yahudi Nasrani. Contoh,
Ini ada satu bab jarang-jarang diceritakan. Ada 100 sunnah Nabi yang sekarang umat dia tak buat. Antaranya adalah menutup kaki semasa semayang atau menggunakan alas kaki semasa semayang. Sebab itu dalam hadis Syaddad bin Aus, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Nabi sebut, mu kena berbeza dengan orang Yahudi kerana mereka tidak semayang pakai kasut atau khuf atau penutup. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi nak umat dia kalau tidak hari-hari pun sekali-sekala tutup kaki. Kerana tak boleh sama dengan orang Yahudi. Dalam ajaran Yahudi, memakai penutup kaki semasa ibadat dilarang. Jadi Nabi kata kita jangan ikut dia. Kita pakai. Dia tak boleh pakai. Dilarang. Sebab itu dalam kitab Exodus chapter 3 verse number 5, remove your shoes from your feet, for the place on which you stand is holy ground. Dalam Exodus memang tak boleh pakai kasut. Sebab itu traditional synagogues, jemaah akan cabut kasut di luar. Sama macam kita masuk masjid lah, akan cabut di luar. Tujuan dia masa itu supaya Kohen ni imam dia yang bertugas, yang kasut dia memang koyak, tidak malu dengan jemaah yang kasutnya cantik. Jadi kalau Hasidic Jews, maknanya yang ortodoks, mereka pergi kubur pun buka kasut. Buka kasut. Sebab mereka memang tak pecah kasut, pecah sepatu untuk ibadah, termasuk pergi kubur. Jadi untuk kita lagu mana? Nak pakai kasut masuk masjid jadi pelik. Sebab orang jahil lebih ramai daripada orang alim zaman sekarang. Tuan-tuan buat masuk kasut, orang kata Dajjal lah, ini Dajjal ni toruk belaka ni, buat orang tak ramai, tak ada ilmu. Jadi kita ubah memakai kasut atau khuf itu dengan pakai stocking saja. Jadi sekali-sekala tuan-tuan semayang di masjid ke berjemaah ke, pakailah stocking. Sebab tu kalau pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang hak alim, hak warak-warak, mereka biasanya berstocking. Kebiasaannya. Bukan kata benda ni wajib dah. Bukan nak 100 sunnah yang ditinggalkan. Menutup kaki supaya berbeza kaki ayam dengan orang Yahudi. Yahudi kaki ayam, dia tidak tutup langsung kaki dia. Cuma tuan-tuan kalau nak pakai stocking, common sense lah. Pakai stocking, pastikan stocking untuk semayang, tidak bercampur dengan orang main bola apa semua. Pengsan orang tuan-tuan, kita kena raih kot lah pada orang sebelahnya belah. Mana stocking bola jangan pakai, stocking balik sekolah jangan pakai, stocking balik kerja jangan pakai. Stocking khas untuk semayang ada jual. Baik tu kalau di setengah negeri, saya tengok kalau imam masjid kerajaan, masjid yang dibiayai kerajaan, imam dia memang bertugas pakai stocking. Kalau tak pakai stocking, kita tahu tu imam satkom kita panggil. Maknanya imam sebenar cuti, dia cari budak hafiz mana ganti. Memang tak pakai stocking, kita tahu. Tapi kalau imam rasmi pakai stocking. Cuma imam kalau pakai stocking samalah, jangan pakai stocking hok ada brand-brand pun tak khusyuk orang semayang. Umbro, tu nampak Umbro tu ni. Umbro, Lotto, Orlando, stocking back to school pun ada ke? Stocking anak dia pakai, wanita. Tak boleh gitu pakai, ada stocking semayang dia jual. Dia lembut macam stocking perempuan je. Ini saya tidak kata wajib dan bukanlah merendahkan keimanan tuan-tuan yang tak pakai. Dok, cerita apa hak Nabi hasrat dia. Jadi balik kepada tadi, Masjidil Aqsa ni dia jadi mahal sebab penuh jadi kiblat kita. Cuma pertukaran itu dibuat kerana Nabi kita, hati dia sayang kampung dia lagi. Itu pertama. Yang kedua, Masjidil Aqsa ni barakahnya adalah kerana dia adalah masjid yang duduk ranking ketiga dalam masjid terbaik dalam Islam. Yang mana disunatkan kita bermusafir ke buminya. Tak banyak tempat dalam dunia sunat bermusafir. Tapi kawasan Palestin, Baitul Maqdis, Jerusalem, semua ni disunatkan musafir. Kerana ada Masjidil Aqsa. Dan pahala semayangnya juga banyak. Tak sama dengan kita semayang di tempat kita. Kata Abu Dzar, Nabi menyebut as-salatu fil masjidil harami bimi'ati alfi salatin was-salatu fi masajidai bil alfi salatin was-salatu fi baitil maqdis bi 500 salatin. Semayang di Masjidil Haram 100,000 kali pahala.
Semayang masjid aku 1000 kali pahala. Semayang Masjid Al-Aqsa 500 double pahala. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Darda. Jadi pahala banyak semayang di tempat dia. Ada satu cerita salah seorang isteri Nabi nama Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi yang tak popular, tapi kalau bab Masjid Al-Aqsa banyak daripada jalur dia. Dia isteri Nabi ni umum ada 11 orang. 2 orang meninggal masa Nabi masih hidup, 9 orang masih hidup lepas Nabi wafat. Ada 6 orang isteri Nabi adalah wanita Quraisy. Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah. Ini Quraisy, bangsawan. Ada 4 orang isteri Nabi Arab tapi bukan Quraisy. Siapa dia? Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Haris, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Haris. Dia Arab tapi bukan Quraisy. Dan ada seorang isteri Nabi bukan Arab. Siapakah dia? Safiyah binti Huyai, daripada orang Israel, orang Yahudi. Apa Maimunah ni tanya kepada Nabi? Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Tolong berikan kami pencerahan fatwa tentang Baitul Maqdis. Bunyi sedap nak pergi pahala banyak ni, tapi tolong bagi garis panduan pencerahan. Nak pergi lagu mana? Kata Nabi, ardul mansyari wal mahsyari tuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fima siwahu. Kata Nabi, itulah bumi tempat perhimpunan dan tempat pertemuan. Ziarahlah kamu ke sana dan usahalah semayang di sana. Sebab semayang di sana umpama 1000 kali semayang di tempat lain. Maimunah bila dengar dia bertanya, ara'aita man lam yutik ayatahammala ilaih. Ya Rasul, apa nasihat Tuan untuk orang yang nak pergi tapi tak boleh nak pergi? Atas faktor macam sekarang lah, ada konflik ke ataupun masalah immigration ke, kita nak pergi tapi tak lepas. Macam-macam sebab lah. Macam mana ya Rasul? Atau mungkin ada setengah ulama yang mengeluarkan pendapat dan fatwa haram pula pergi Baitul Maqdis kerana akan menggalakkan sektor pelancongan. Macam-macam pendapat tentang ni. Jadi tak tahu nak pergi tak pergi jadi susah ya Rasulullah. Macam mana ya Rasul? Maka kata Nabi gini, kalau tak boleh pergi kerana banyak masalah, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Kalau tak boleh nak pergi, engkau hadiahkanlah untuk masjid itu minyak-minyak zaitun. Tujuannya yusraju fihi, untuk diterangi pelita-pelita dalam masjid itu. Fa imman ahda lahu kana kaman shalla fihi. Sebab siapa hak hadiahkan Masjidil Aqsa dengan pelita-pelita ni, apa-apa ni, minyak-minyak zaitun untuk pelita ini, maka pahalanya sama seperti dia menziarahinya. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kalau bahasa mudah kita sekarang, tak mampu pergi, tak apalah, tapi teruskan menyumbang, membantu, memberikan dana kepada pihak yang memerlukan, dan kita menyumbang mengikut saluran yang betul supaya tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Itu sajalah. Cari orang yang betul-betul boleh sampaikan bantuan, kita bantu. Kerana Nabi sebut dengan kamu membantu tu sama seperti kamu pergi ke sana juga. Hadirin hadirat sekalian, mari kita melihat sebentar pada malam ini tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Siapa sebenarnya hak bina Masjid Al-Aqsa? Yang mula-mula sekali, ini pegangan kita lah, yang mula-mula sekali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Daud dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Kata Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga ada disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, pembinaan Masjid Al-Aqsa dibuat 40 tahun selepas Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina Kaabah, 40 tahun lepas itu dibina Masjid Al-Aqsa. Benda ini pernah ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada Nabi, ya Rasul, ayyu masjidin wudi'a awwala? Ya Rasul, masjid hak mula-mula sekali dibina masjid apa ya Rasul?
Qal al-masjidul haram. Masjidil Haram. Qultu, aku tanya lagi, summa ayyu? Apa lagi lepas itu ya Rasul? Qal summa al-masjidul aqsa. Masjid Aqsa pula hak kedua. Qultu, aku tanya lagi, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara dua masjid itu? Jawab Nabi, 40 kata Nabi. Summa qala haitsuma adrakatka salatu fasalli wal ardu laka masjidun. Kata Nabi, di mana saja kamu semayang, di mana saja solat mendapati lalu engkau menunaikannya, maka itulah tempat yang dikira sebagai tempat masjid, kata Nabi. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari bab ahadis al-anbiya. Jadi Nabi sebut 40 tahun jarak antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Namun tuan-tuan sekalian, ada juga saya membaca pandangan-pandangan yang lain. Kalau merujuk kepada pandangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ada satu buku tajuk Haqa'iq Qur'aniyah Haul al-Masjid al-Aqsa wa Baitul Maqdis. Dia bawa ada dua pendapat tambahan. Pertama, kata dia, pendapat pertama hak benanya adalah iaitu pendapat pertama adalah Nabi Ibrahim dia bina Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun selepas itu barulah dia bina Masjidil Aqsa. Cuma ada yang mengatakan Masjidil Aqsa pun dibina oleh Nabi Ibrahim. Sebab dia dah arkitek, dia dah engineer, dia terus sajalah pembinaan itu. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Masjidil Aqsa ini sebenarnya dibina oleh Nabi Adam AS. Ini ada satu pandangan. Tetapi binaan zaman Nabi Adam ini musnah akibat taufan zaman Nabi Nuh. Maka bila dah musnah, dibina kembali oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim ada dua masjid dia buat, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ini boleh rujuk dalam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran. Mana Nabi Ibrahim juga buat. Ada juga pandangan daripada Muhammad Hasan Syurab. Ada satu buku tajuknya Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa Dirasat Tarikhiyah Muwattahaqah. Kata dia Masjid Al-Aqsa dibina oleh Nabi Adam ataupun anak-anak Nabi Adam beribu tahun sebelum itu, kemudian rosak. Dan yang membinanya semula adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula hak mencantikkan balik. Memang tak dinafikan ada pendapat mengatakan Nabi Sulaiman yang bina. Tapi kata sebahagian pengkaji sejarah, hujah-hujah yang mengatakan Nabi Sulaiman bina ini tidak kuat. Dan tidak bersandarkan dalil-dalil yang kuat. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, dia ada mencatatkan dan membincangkan sejarah Masjidil Aqsa yang sangat mendalam. Dia ke pemerhati tamadun. Kata dia banyak riwayat yang dia kaji mengatakan yang mula-mula sekali membina Masjidil Aqsa adalah Nabi Daud. Pula dah tadi Ibrahim ni, Nabi Adam ni, banyak pendapat. Nabi Daud. Tapi zaman Nabi Daud bina tak dan siap. Bila tak dan siap, anak dia Nabi Sulaiman teruskan. Maka tidaklah kita katakan Nabi Sulaiman hak bina. Dia hanya sambung projek hak tak siap. Jadi itulah sejarahnya. Dan pembinaan Masjidil Aqsa ini telah melalui pelbagai sejarah. Dari segi masanya, orang-orang yang membinanya, desain bangunannya. Selepas dibina sejak daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, 800 tahun selepas pembinaannya, datang pula seorang raja nama Bakhat Nasar. Bakhat Nasar ni Nabukadnezar II. Dia orang Arab panggil Bakhat Nasar ni Nabukhos Nasrun ataupun Bukhtansrun ataupun Bukhtar Shah. Dia ni King of Babylon. Babylon ni sebelah Iraq sekarang. Dia perintah raja jadi 43 tahun. Seorang raja yang hebat. Dia datang ke Baitul Maqdis, dia robohkan Masjidil Aqsa. Dan salah satu hak menariknya adalah
zaman dia halau semua Yahudi keluar dari Jerusalem Baitul Maqdis. Yahudi semua keluar. Dia campur pergi katanya ke Iran katanya. Campur belaka. Dia tak bagi duduk. Jadi zaman dia roboh. Kemudian dibina balik. Zaman siapa? Zaman Nabi Uzair alaihissalam. Tapi dibina bukan dalam bentuk asal seperti yang pernah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Mana buat lebih-lebih kurang saja. Datang zaman pemerintahan Herod the Great ataupun Herod the First. Bangunan ini dibina semula dalam bentuk asal seperti binaan zaman Nabi Sulaiman. Ini boleh rujuk dalam At-Tabari dengan Sirah Ibnu Hisham. Bina balik. Kemudian zaman pemerintahan Rom roboh balik. Seorang pemerintah mereka bernama Titus ataupun Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus. Dia titah robohkan pula bangunan ini. Kemudian bina balik. Siapakah pula yang membina? Ya, ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan Isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung tajuk kita pada malam ini berkenaan keberkatan Masjid Al-Aqsa. Kami mohon izin pada jemaah untuk menganjurkan sedikit pelaksanaan sembahyang Isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, fasa pembinaan pengubahsuaian Masjid Al-Aqsa ini berubah-ubah mengikut zaman. Ada masa bina, kena roboh, bina balik, roboh balik. Tadi kita cerita di zaman pemerintahan Herod the Great, dia bina semula seperti mana struktur asal di zaman Nabi Sulaiman. Zaman kemudian roboh pula di zaman Titus Caesar Vespasianus, dia robohkan pula. Kemudian datang pula Constantine the Great yang merupakan Roman Emperor. Dia datang bina pula lagi. Dan dia bina lebih lawa lagi kerana dia adalah Maharaja Rom pertama yang masuk Kristian. Sebelum itu kerajaan Rom ini dia agama pagan, percaya dewa-dewi pelik-pelik, langit ni itu ini. Tapi zaman Constantine the Great dia mula pertama peluk Kristian. Jadi dia bina memang buat comel. Ketika itulah Islam datang. Apabila pembukaan negara Islam berlaku, Masjid Al-Aqsa berjaya dikuasai oleh orang Islam, khususnya semasa zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sejak dikuasai oleh orang Islam, banyak perubahan dan juga renovation yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan Islam. Contohnya masa pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dia bina Qubatus Sakhrah tahun 90 Hijrah. Ini yang terkenal sampai sekarang. Begitu juga dia buatkan lagi expansion lagi, perluasan lagi zaman Bani Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 140 Hijrah diluaskan lagi. Sambung pula oleh renovation oleh Khalifah Al-Mahdi, refurbish balik lebih cantik. Tetapi sayangnya masjid ini mengalami kerosakan yang teruk bila berlaku gempa bumi dahsyat tahun 425 Hijrah. Banyak rosak, tiang-tiang patah apa semua. Jadi zaman itu pemerintah dari kerajaan Fatimiyah, dia telah bangunkan balik masjid ini dan dia buat pula satu blok bangunan baru, dia panggil sebagai Masjidun Nisa. Ini semua cerita boleh tuan-tuan rujuk dalam Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Zaman lepas pada itu datang geng-geng perang salib. Zaman perang salib tahun 439 Hijrah, orang-orang Salibiyun, orang-orang Kristian ini, mereka dalam peperangan itu telah menguasai beberapa kawasan milik orang Islam, termasuklah Baitul Maqdis. Dan mereka juga buat beberapa renovation pada Masjid Al-Aqsa, banyak perubahan. Abad 11 sampai 13 pihak barat memang bersilih ganti merampas Masjid Al-Aqsa. Kerana alasan ketika itu mereka beri orang Islam halang orang Kristian nak buat haji di Jerusalem. Jadi itu menjadi pasport dia untuk nak buat tindakan.
15 Julai tahun 1099, seramai 150,000 tentera Perancis, Itali, Republic of Genoa dan orang-orang dari Norman, mereka gempur Palestin. 80,000 orang awam termasuk tentera terkorban. Sehingga kan Godfrey of Bouillon ni leader of the First Crusade, dalam dia pemimpin dalam perang itu, dengan bangganya dia tulis surat laporan kepada Pope Urban II, head of the Catholic Church. Dia kata syukur peperangan ni berjaya, darah-darah sama parah dengan lutut kuda. Dia bangga sekali lah kerana buat pembunuhan besar-besaran. Dan selepas itu, selama setengah abad, sepanjang semenanjung Palestin itu tidak pernah aman. Tapi kaum Turkmen bangun. Mereka buat pula guerrilla warfare. Ketika inilah munculnya Salahuddin Al-Ayyubi. 2 Oktober tahun 1987, Salahuddin Ayyubi berjaya tawan balik Baitul Maqdis setelah orang-orang Salibiyun memegangnya begitu lama. Dan loceng emas di dalam Masjidil Aqsa digantikan dengan azan 5 waktu. Orang-orang Jerusalem diberi layanan yang begitu baik. Banyak perhiasan-perhiasan dalam masjid telah dibaiki dan disempurnakan. Datang zaman Al-Mamalik, zaman Uthmaniyah, sampailah berlaku Perang Dunia Kedua, masjid itu dijaga dengan baik oleh orang Islam. Tahun 1192, Barat tak puas hati lagi. 100,000 tentera salib daripada Jerman, Perancis, England serang Asia Minor. Macam mana mereka berjaya dapat tentera yang ramai? Mereka buat tentera paksaan. Siapa yang tak jadi tentera kena bayar income tax mahal. Jadi orang ramai masuk tentera. Jadi akhirnya dapat kuasai balik Palestin selepas peperangan itu. Dan selepas daripada itu, Masjidil Aqsa mengalami macam-macam tragedi lah. Kebakaran, runtuh, renovate, comel balik, berebut. Sampai sekarang tak selesai lah. Itu sejarah dia. Kota ini tuan-tuan, dia bukan orang Islam saja. Saya sebut di awal tadi, 2 agama lain juga nak kepada masjid dan kota ini, iaitu Kristian dan juga Yahudi. Sebab ketiga-tiga agama ni, termasuk agama kita, ada nilai sentimental ataupun nilai kudus pada kota dan masjid ini. Bagi orang Kristian, situ tempat kelahiran Jesus bagi dia. Situ juga tempat Jesus disalib. Situ juga Jesus bakal dibangkitkan bila nak kiamat. Jadi dia dekat hati dia dengan benda itu. Bagi kita pula orang Islam, lagi dekat lah. Tadi kita cerita kiblat pertama kita Nabi. Kita pernah jejak situ. 50 Nabi dalam Quran pernah besar di situ. Jadi dekat di hati kita. Bagi orang Yahudi, apatah lagi. Kerana bagi mereka inilah kota yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam Old Testament ataupun kitab Taurat mereka. Dan di kota itu jugalah kebanyakan Nabi-Nabi Bani Israel tinggal. Dan yang membimbangkan kita, mereka mengata disitulah Nabi Sulaiman membina haikal ataupun temple dia, tempat ibadat dia untuk orang Yahudi beribadat. Dan di dalam haikal itu ada tapak yang paling suci dalam agama Yahudi, dia panggil Holy of Holies. Sebab itulah bagi orang Yahudi, kok mana pun dia akan pertahankan tapak Masjidil Aqsa itu sebagai tempat suci dia juga. Makna kita malam ni berdegar-degar cerita ini tempat suci orang Islam. Bagi dia tak, ini tempat suci kami. Sebab itu jarang sekali orang Yahudi menafikan fakta bahawa Masjidil Aqsa, Jerusalem, Baitul Maqdis tempat suci mereka. Walaupun Yahudi itu adalah Yahudi sekular ataupun etis sekalipun, dia tetap pertahankan. Dan mereka memang nak ambil balik tapak Masjidil Aqsa kerana mereka kata di bawah itu adalah tapak asal Haikal Sulaiman. Temple of Solomon asalnya di situ. Nabi Sulaiman ni kaya tuan-tuan, kaya. Kalau dalam sejarah, daripada 42 orang raja Israel, Solomon considered the most wealthy of the Israelite kings named in the Bible. 42 orang raja, paling kaya Nabi Sulaiman. Raja lain tu kaya juga, tapi Sulaiman paling kaya. Sulaiman memerintah kingdom, maknanya dia gabungkan
Macam kita Malaysia kan pecah. Negeri-negeri ni dulu pecah. Gabung jadi sebuah semenanjung persekutuan, jadi kerajaan persekutuan. Tapi ada negeri-negeri, dia unified kingdom, dia ada 12 negeri yang berbeza, dan dia memerintah selama 40 tahun. Dia jadi raja. Dia memang kaya. Dalam setahun dia dapat ufti saja daripada raja-raja yang bersatu bawah dia ni. Setahun ufti dia 18,125 kilogram emas. Setahun 18,000 kilo. Dan ini direkodkan dalam kitab suci mereka. Dalam kitab Kings chapter 10 verse 14 disebutkan, now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 606 talents of gold. Setahun dia dapat 18,125 kilo ufti emas saja. Jadi semua kekayaan dia tu, dia buat istana dia, dia buat tempat ibadah dia. Jadi benda-benda itu masih ada sampai sekarang. Kata orang Yahudi sekarang, benda tu duduk bawah Masjid Al-Aqsa. Justru itu ke arah matlamat Eretz Yisrael Ha-Shamla. Kita nak wujudkan negara Israel yang sempurna, Al-Aqsa mesti dimusnahkan. Itu sekarang yang sedang berlaku. Mesti dihancurkan. Sebab tu Theodor Herzl dia pernah mengatakan, how can I forget you, Urushalem? Curse upon my right hand if I ever forget you, O Urushalem, kata dia. Jerusalem tetap dalam hati mereka. David Ben Gurion, ucapan dia yang terkenal, there will be no Eretz Israel without Urushalem, and there will be no Urushalem without the temple. Takkan ada Jerusalem tanpa Temple of Solomon. Kok mana pun kena dapat. Ehud Barak, sejurus dia menang pilihan raya Perdana Menteri mengalahkan Benjamin Netanyahu. Apa ucapan dasar dia pertama? Urushalem is Israel eternal capital city. Kita akan buat ibu negara kita di sini. Ariel Sharon ketika dikecam kerana keputusan dia mengundurkan tentera dan dia juga penduduk Yahudi daripada Gaza, dia dikecam. Kononnya tindakan dia berundur itu seolah menyerahkan Al-Quds kepada rakyat Palestin. Dia dikecam teruk. Tapi apa dia jawab? Urushalem can never be separated from Israel. Apa jadi pun jadilah, aku takkan pecahkan daripada kita. Sebab itu Al-Aqsa sekarang ini sedang dalam bahaya. Tapi cerita ini tak muncul sangat kerana kita banyak Gaza, banyak cerita di Gaza yang kita tumpukan. Al-Aqsa sedang dalam bahaya. Ada satu kenyataan dikeluarkan oleh Syekh Raid Salah. Dia ni Datuk Bandar Faham. Dia ketua Harakah Islamiah. Dia mengatakan Haikal Sulaiman ni terletak di Bukit Moravia. Bukit Moravia itu di mana terletaknya Qubbatus Sakhra sekarang. Yang kita nampak Dome of the Rock yang warna emas itu, di situlah duduknya. Dan mereka sedang menggali terowong yang sekarang ni menjangkau 400 meter di bawah Masjid Al-Aqsa. Terowong ini kalau ada sebarang gegaran kuat, dia boleh merobohkan keseluruhan bangunan yang ada di atas itu. Sebab itu orang Yahudi sekarang ini ke arah matlamat Eretz Yisrael Ha-Shamla untuk membentuk negara Israel yang sempurna. Kok mana pun dia mesti nyahkan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu tindakan itu dah dibuat seawal 20 Ogos tahun 1929 lagi. Tahun 29, sekelompok Yahudi ekstremis dari kumpulan Kashaneh dibantu oleh tentera-tentera British dari segi persenjataan, mereka telah menyerbu masuk ke Masjid Al-Aqsa dan menawan tembok burak. Tadi kita sebut tembok burak, tempat Nabi tambat burak. Dan dia tukarkan tembok burak itu menjadi kotel. Kotel ni tempat tembok meratap. Hak dia head banging. Tembok burak. 338 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh 15 hari. Sebab nak mempertahankan. Mereka semangat dah ketika itu. Bulan Jun tahun 1967, tentera Zionis menyerbu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan tukar tembok tu jadi kotel
dan sejak daripada itu tempat itu menjadi milik rejim Zionis sampai sekarang. Tembok sebelah barat masjid yang berkurun-kurun kita panggil tembok buruk itu dah ditukar milik. Dan orang Yahudi pun sampai sekarang, penganut yang berfahaman Zionis, bahkan dari serata dunia, mereka akan datang sebab di situlah tempat dia menunaikan haji dia, di tembok buruk itu, kotel itu. Dan bagi pegawai-pegawai tentera yang mendapat jawatan tertinggi dalam IDF, Israel Defense Forces, maknanya tentera Israel, yang mana naik pangkat, acara angkat sumpah jawatan dibuat di tembok itu. Angkat sumpah mengatakan mempertahankan Israel, negara Israel dengan nyawa dan darah bla bla bla. Yang kita ya wallahi tallahi billahi, dia akan angkat sumpah di situ. Sebab itu tuan-tuan sekalian perlu diingat, penawanan ke atas tembok buruk ini bukanlah satu-satunya tindakan terakhir orang Yahudi terhadap Masjidil Aqsa, tapi permulaan mereka untuk nak mendapatkan Masjidil Aqsa itu dirobohkan bagi dibina semula The Mount Temple ataupun Haikal Sulaiman. 21 Ogos 1969 ada seorang Yahudi ekstremis namanya Dennis Michael Rohan. Nama Yahudinya Mikhail Rohan. Dia masuk Masjidil Aqsa, dia bakar Masjidil Aqsa tahun 69. Pada asalnya rejim Zionis rancang nak bakar Masjid Aqsa 21 Ogos 1968, setahun sebelum. Tapi percubaan itu gagal. Pihak lembaga pentadbir masjid berjaya mengesan pergerakan yang mencurigakan, repot, dan akhirnya Rohan ini dihantar semula ke Australia. Dihantar. Dia orang Australia. Tapi Rohani dibenarkan balik semula ke Palestin oleh pemerintah Israel pada tahun berikutnya. Dan tahun berikutnya itulah dia membakar Masjidil Aqsa dan dipercayai mendapat bantuan daripada Yahudi juga. 21 Ogos 1969. Dan kebakaran itu dia buat di 3 kawasan utama Masjid Aqsa. Di 3 tempat. Pertama Masjid Omar. Masjid Omar terletak di penjuru sebelah selatan Masjidil Aqsa. Dia adalah masjid terawal yang dibina oleh Khalifah Umar Al-Khattab semasa membuka Al-Quds pada tahun 15 Hijrah tahun 636 Masihi. Yang kedua, Dennis Rohan bakar adalah mimbar Salahuddin Al-Ayyubi dan mihrabnya dibakar sekali. Dia dibakar untuk menghapuskan tanda pembukaan Al-Quds yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 583 Hijrah bersamaan tahun 1187. Dia nak padamkan. Mimbar itu memang dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dia sendiri baca khutbah di atas mimbar itu semasa pembukaan Al-Quds. Itu pun kena bakar sebab sakit hati tengok. Dan yang ketiga yang dibakar adalah pintu atas yang terletak di penjuru sebelah barat daya Masjidil Aqsa yang ukuran tingginya 10 meter. Dan memang susah nak naik dalam masjid tanpa menggunakan tangga yang tinggi. Sebab itu dipercayai dia memang dapat bantuan luar. Kalau tak, dia tak boleh bakar 3 tempat serentak. Tak boleh kata dia buat seorang. Kesan daripada pembakaran itu menyebabkan terbakarnya mimbar Salahuddin, Masjid Omar, Mihrab Zakaria, Makam Arba'in, 48 tingkap masjid punah habis, 2 tiang utama masjid tumbang, segala kesan sejarah hilang, kapet, perhiasan Quran, semua terbakar. 1/4 Masjid Aqsa musnah. Bakar tahun 69. Apa tindakan terhadap tukang bakar? Rejim Zionis, dia memang, kalau baca sejarah dia memang sengaja biar je pembakaran tu berlaku. Tapi akhirnya dia tangkap juga Muhammad Rohan ini. Tangkap, didakwa, tapi dibebaskan tanpa apa-apa hukuman dengan hujah dan alasan dia tak siuman. Mudah ya. Nak melepas ke orang bersalah ni, kabarnya gila ataupun tak siuman. Padahal dia dari segi profesionnya Dennis Rohan ini, dia doktor perubatan. Tapi kerajaan Israel kata dia gila, sama tak kena hukuman. Hasil daripada peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa ini, maka
OIC telah ditubuhkan. Negara-negara Islam marah, bersatu, wujudkan satu pertubuhan nama OIC, yang mana mereka menjadikan isu Palestin dan Masjidil Aqsa sebagai agenda utama sampai sekarang. Tapi OIC sajalah, OIC. Gitu. Sangka baiklah, mungkin bukan senang. Kita ceramah boleh cakap banyak, cuba pegang jawatan belum tentu juga. Wallahualam. Dan sampai sekarang ini masjid kena ambil perhatian. Setiap tahun 21 Ogos dijadikan sambutan Hari Al-Quds sedunia. Jadi nanti masjid masuk dalam kalender 21 hari bulan Ogos buat tajuk keberkatan Al-Aqsa. Panggil orang lain pula, jangan panggil saya, tak ada nak study tu kan, banyak cerita lah Masjid Al-Aqsa. Letih nak cari bahan dia. Cari orang cerita tentang Masjid Al-Aqsa. Setiap tahun 21 hari bulan Ogos diiktiraf sebagai hari sambutan Al-Quds sedunia. Kenapa 21 Ogos? Kerana tarikh itu adalah tarikh pembakaran Masjid Al-Aqsa. Kita nak kenang sejarah itu. Kemudian adakah berhenti setakat itu? Tak. 15 Oktober tahun 89, sekumpulan yang menamakan diri mereka sebagai The Guardian of the Temple telah meletakkan sendiri batu asas untuk membina Haikal Sulaiman. Dah siap ada monumen. Kata mereka, peletakan batu asas ini tanda permulaan kebangkitan bangsa Yahudi. Tapi sebenarnya untuk nak bina haikal itu pada waktu ini memang mustahil. Sebab kewujudan Masjidil Aqsa dan juga Qubbatus Sakhrah. Jadi tak mungkin mereka boleh bina kedua-dua tempat ibadat itu pada masa yang sama. Oleh yang demikian, ada perancangan untuk merobohkan Al-Haram Asy-Syarif yang terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa dan Qubbatus Sakhrah, dan mereka akan bina Haikal Sulaiman hasil daripada robohnya itu. Sebab itu sejak tahun 1967 lagi dah banyak usaha orang Yahudi untuk merobohkan Masjidil Aqsa dan Al-Haram Asy-Syarif. Malah penggalian terowong yang kini menjangkau 400 meter di bawah Masjidil Aqsa adalah sesuatu yang rasmi, yang diketahui dan direstui oleh rejim Zionis. Mereka gunakan lesen untuk, mereka kata, ekskavasi, untuk pencarian sejarah dan bagai-bagai lagi. Tapi kita kena ingat, kalau Al-Haram Al-Syarif telah dikelilingi oleh terowong bawah tanah, maka binaan dan dasarnya memang goyang. Takkan jadi kuat. Sebarang gegaran kuat, bom ke, gempa bumi ke, pasti akan melenyapkan Masjidil Aqsa daripada pandangan mata kita. Sebab itu mereka akan laksanakanlah projek baru untuk nak bina haikal ni. Sebab itulah tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj, Allah sampaikan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya orang Islam ingat, satu hari esok kalau mu tak buat sesuatu, Masjidil Aqsa ni kenangan saja. Tinggal kenangan saja. Buatkanlah sesuatu. Jangan sampai musuh-musuh kamu menenggelamkan masjid itu kerana nak bangunkan tempat suci mereka. Maka soalnya malam ni, apa yang boleh kita lakukan? Banyak benarnya kalau nak bincang benda yang boleh kita lakukan. Sudah pastilah antaranya dengan berdoa, menghantar sumbangan apabila diperlukan. Dan kalau boleh orang Islam yang ada kemampuan rezeki, jangan berhenti menziarahilah. Pergi ziarah sementara masih ada rezeki, ada kesihatan, dan tuan-tuan tak banyak blacklist lagi, bolehlah pergi. Macam muka saya tak lepas dah tuan-tuan, banyak sangat YouTube cerita Palestin, Gaza apa semua, memang kena tahan lah jawabnya. Tak lepas sangat lah sebab dia check, dia pun ada intelijen dia juga. Banyak nak pakai serban Palestin ni dia pun check juga. Tapi tak apalah, bagi tuan-tuan yang tak ada masalah, pergi tengok sendiri, bangga dengan sejarah kita. Nabi kita pernah jejak bumi ini. Berdoa pada Allah biar kekal sampai kiamat masjid ini sebagai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Inilah sedikit sebanyak cerita-cerita kita tentang keberkatan Masjid Al-Aqsa. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi hendaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu nikmat syurga dan apa juga yang boleh mendekatkan kami dengan syurga, sama ada melalui mulut kami atau perbuatan kami. Kami berlindung padamu dari neraka dan azabnya dengan apa saja yang boleh menjauhkan kami darinya, sama ada disebabkan oleh mulut kami atau amal perbuatan kami. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.